Syarikat Yummy Yummy Cake menjual berbagai jenis dan perisa kek lapis Sarawak yang terkenal di negeri Sarawak. Kek lapis Sarawak merupakan hasil kerja tangan tradisi warga Bumi Kenyalang yang diwarisi secara turun-temurun. Penghasilan kek lapis Sarawak melalui proses manual yang amat teliti, rumit dan memakan masa, maka tidak heranlah harganya yang sedikit mahal. Kesabaran dan kesenian tinggi akan menghasilkan kek lapis Sarawak yang begitu menarik dalam kepelbagaian corak, rasa, dan size. Kami telah memilih beberapa jenis kek lapis yang dinamakan jenis kek seperti Yummy Yum, Red Velvet Cheese, Sexy Oreo Cheese, Pinky Polka Dot, dan Lumut Belacan Cheese. Kek lapis yang tersenarai ini merupakan antara kek pelbagai rasa dan corak yang mendapat sambutan hangat di kalangan pelanggan kami. Berikut merupakan ahli syarikat yang telah memberi kerjasama dari awal dan sepanjang perniagaan ini berlangsung. Yaitu yang pertama, Whitney Richelle Sinius alias Valentin sebagai pengurus syarikat. Kedua, Nur Afika binti Adam sebagai setiausaha eksekutif. Ketiga, Frances Priscilla Blasius sebagai exco perakaunan. Seterusnya, Aswal Gelibat sebagai exco media dan promosi, dan Salhera binti Saleh sebagai exco sumber manusia. Okey, seterusnya adalah cara kami mempromosikan produk kami iaitu kek lapis. Kami menggunakan kaedah secara atas talian dengan menggunakan 3 medium iaitu menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Okey, ketiga-tiga aplikasi ini kami pilih kerana ia merupakan aplikasi kegunaan ramai masyarakat pada masa kini. Contohnya aplikasi WhatsApp, rata-rata masyarakat mempunyai aplikasi WhatsApp ini kerana ini adalah alat komunikasi mereka. Oleh itu, peluang amat besar apabila kita mengkongsikan maklumat di dalam aplikasi WhatsApp. Maklumat-maklumat produk seperti kek lapis ini dapat dikongsikan kepada kenalan WhatsApp seperti grup WhatsApp ataupun dalam status WhatsApp. Seterusnya adalah aplikasi Facebook. Aplikasi ini antara aplikasi utama kepada usahawan dalam talian untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana aplikasi ini dapat menyebarkan maklumat kepada seluruh tempat dan kepada sesiapa sahaja tanpa batasan. Dan akhir sekali adalah aplikasi Instagram. Aplikasi ini hampir sama dengan Facebook, namun Instagram ini memaparkan lebih banyak gambar-gambar yang menarik dan juga unik. Malahan, aplikasi ini kebanyakannya digunakan oleh golongan yang muda. Oleh itu, aplikasi ini juga sangat sesuai untuk mempromosikan produk-produk jualan. Saya akan membentang tentang kos penjualan kek lapis, yaitu daripada syarikat kami, Yummy Cake. Yang pertama adalah, ini adalah costing untuk satu loaf daripada dua pembekal yang berbeza. Kami mendapat pembekal A yaitu daripada Sarawak dan pembekal B adalah daripada Sabah. Kedua-dua pembekal ini membekalkan kami kek lapis Sarawak. Daripada pembekal A, satu loaf dia memberikan kepada kami adalah sebanyak RM9 dan kami membeli sebanyak RM54 untuk batch yang pertama. Dan total kepada pembayaran bagi pembekal A adalah RM486. Dibahagi kepada semua costing daripada penjualan tersebut adalah sebanyak RM754 bahagi kepada 54 loaf. Dan costing untuk satu loaf adalah sebanyak RM13.25. Manakala daripada pembekal B pula, kami membeli dua kek lapis yang berbeza, yaitu kek lapis yang biasa dan juga kek lapis yang premium.
Seperti yang kita nampak dalam jadwal tersebut, kek lapis biasa adalah sebanyak Rp18 dan kami membeli sebanyak 22 loaf dan total kepada itu adalah Rp396. Ditambah kepada semua pembelanjaan itu adalah stiker logo, stiker ayat, plastik, dan total itu adalah sebanyak Rp408. Rp408 dibahagi kepada 22 loaf, maka costing untuk satu loaf adalah sebanyak Rp18.50. Dan untuk kek lapis yang premium pula, kami membeli dengan harga Rp20 sebanyak 5 loaf. Dan itu adalah dalam jumlah Rp100. Dan total kepada semua pembelanjaan itu adalah sebanyak Rp103. Dan apabila Rp103 tersebut dibagi kepada 5 loaf, maka satu loaf costing dia adalah Rp20.60. Ini adalah penyata pendapatan bagi syarikat kami, yaitu Yummy Cake. Pendapatan bagi jualan kek daripada pembekal A, yaitu daripada Sarawak, sebanyak Rp2.284 Malaysia, dan juga jualan kek daripada supplier Sabah sebanyak Rp741. Apabila ditambahkan kepada dua jumlah pendapatan ini, kami mendapat pendapatan sebanyak Rp3.021. Pembelanjaan pula bagi kek lapis ini, cost of good termasuk stiker dan stiker ayat dan juga kek lapis sebanyak Rp1.582, dan postage yang kami telah bayar adalah sebanyak Rp379, plastik sebanyak Rp25 dan telepon bil sebanyak Rp20. Dan total kepada pembelanjaan kami adalah sebanyak Rp2.006. Maka apabila ditolak Rp3.000 kepada Rp2.000 tersebut, pendapatan bersih kami hanyalah sebanyak Rp1.015. Seterusnya adalah aliran wang tunai, aliran cash flow bagi syarikat kami. Pertama sekali, modal yang ada dalam tangan kami adalah sebanyak Rp2.050. Dan pembelanjaan kami, cost of goods, kek lapis, stiker ayat sebanyak Rp1.582, postage sebanyak Rp379, plastik sebanyak Rp25, telepon bil sebanyak Rp20. Dan maka apabila ditolak kepada semua itu, kami mendapat baki sebanyak Rp44 sahaja. Dan total kepada penjualan kek lapis Sarawak adalah sebanyak in cash adalah Rp2.280, dan juga penjualan kek lapis daripada supplier Sabah kami mendapat in cash sebanyak Rp741. Maka keuntungan kami adalah Rp3.065. Ini adalah break-even analysis yang kami telah lakukan. Jumlah kos keseluruhan daripada penjualan ini adalah sebanyak Rp2.006. Jumlah kos yang tetap adalah sebanyak Rp1.582, dan jumlah jualan yang kami telah jual sebanyak Rp3.021. Maka kos yang berubah adalah Rp424. Kos berubah ini kami mendapat daripada jumlah kos ditolak kepada kos tetap, maka kami akan mendapat kos yang berubah. Jumlah jualan akan dibahagi daripada 141 loaf akan mendapat harga per loaf. Maka daripada itu Rp3.021 kami bahagi kepada 141 loaf, kami mendapat sebanyak Rp21.43 harga untuk satu loaf. Maka kos yang berubah, untuk dilihat ke kanan sedikit, adalah kos yang berubah dibagi kepada 141 loaf bersama dengan kos berubah per loaf. Maka 424 kami bahagi kepada 141 loaf, kami mendapat Rp3.01 untuk satu loaf. Maka break even point adalah jumlah yang tetap bahagi kepada harga tolak kepada kos yang berubah. Maka dari ini Rp1.582 adalah jumlah yang tetap, kos tetap kami tolak kepada harga per loaf, yaitu Rp21.43, tolak kepada harga kos berubah, yaitu Rp3.01. Dan break even point kami adalah Rp85.84. Maka itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan achievement syarikat kami. Yang pertama ialah achievement Facebook page Yummy Cake. Ini adalah page activity di mana page kami mendapat
8 like, 17 follower dan juga 1 page button clicks. Dan discovery kami dapat 1,366 page reach dan juga 114 page review. Audience kami mendapat 127 dan page kami mendapat total likes iaitu 129. Sekarang adalah live FB page Yummy Cake, di mana live kami mendapat 22 reaction, 90 comments dan juga 71 share. Total reaction, komen dan share kami mendapat 183 dan itu adalah keseluruhan bagi achievement live FB kami. Seterusnya ialah Instagram Yummy Cake, di mana kita boleh lihat bahawa Instagram kami telah post 10 post, follower mendapat 78 dan kami telah following 112. Ini adalah IG activity kami dan seperti yang kamu lihat, ini adalah post-post produk kami iaitu kek lapis Sarawak. Seterusnya ialah feedback customer. Seperti yang kamu lihat bahwa ini adalah antara feedback customer yang telah membeli produk kami iaitu kek lapis Sarawak. Antara masalah yang kami telah hadapi dalam syarikat kami ialah kesesuaian masa yang sukar untuk membuat pengiklanan di media sosial yaitu Facebook pada hari yang ditetapkan. Kesemua ahli kami bekerja dan menetap di berbagai daerah yaitu Kota Kinabalu, Tenom dan Sipitang. Selain itu, pengantaran kek lapis daripada pembekal dari Sarawak mengambil masa untuk dipost dan sampai kepada kami. Walau bagaimanapun, penyelesaian masalah dari segi kesesuaian masa, kami telah melaksanakan pengiklanan di Facebook pada waktu malam, di mana waktu bekerja telah habis untuk waktu ahli dari daerah Kota Kinabalu, dan dengan cara ini, promosi dan penjualan online dapat dijalankan. Sebagai tambahan, pengiklanan ini dibuat pada tarikh yang sama, di mana peresmian EPK Virtual Expo telah dilakukan pada 11 pagi. Berkenaan dengan masalah pengantaran kek lapis daripada pembekal dari Sarawak, kami mempunyai yang berada di Kota Kinabalu agar pembelian dari pelanggan dapat dijual secara terus tanpa penunggu. Walaupun syarikat kami mempunyai masalah-masalah sedemikian, penjualan kek lapis daripada syarikat Yummy Cake ini berjalan dengan lancar. Carangan saya untuk syarikat ini ialah membuat pengiklanan secara menerus, terutama sekali melalui media sosial dan sentiasa kreatif dan rajin untuk mereka atau mencipta berbagai reka bentuk iklan dan bungkusan kek lapis mengikut perayaan, tema, package dan sebagainya. Itu saja dari